Penilaian kali ini akan membincangkan tentang salah seorang ahli Parlimen Dewan Rakyat di Malaysia, iaitu Ustaz Nurul Amin Hamid. Beliau berasal dari negeri Kedah. Beliau juga merupakan Ketua Pemuda PAS Negeri Kedah sejak tahun 2019 sehingga kini tahun 2023. Beliau merupakan wakil rakyat di Padang Terap, Kedah. Beliau sudah memegang jawatan ini selama setahun setengah, iaitu pada 19 Disember 2022 sehingga kini. Dalam mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 pada hari Isnin bersamaan 20 Februari 2023, Ustaz Nurul Amin Hamid telah mengetengahkan 5 isu utama. Antaranya ialah yang pertama, Melayu Islam sebagai pemimpin negara. Ustaz Nurul Amin Hamid menyatakan hasrat dan pengharapan beliau agar pihak kerajaan yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Tan Bun terus memperkasakan Melayu Islam dan Bumi Putera serta agama Islam dalam perihal kepimpinan, polisi maupun pelaksanaan. Beliau juga menegaskan agar pemimpin Melayu dan Bumi Putera terus mengemudi dan menguasai kerajaan bagi mengangkat suara majoriti rakyat yang merangkumi lebih 60% daripada penduduk di negara Malaysia ini, seperti mana yang termaktub dengan jelas di dalam Perlembagaan Persekutuan tentang kedudukan yang tinggi dan istimewa ke atas orang Melayu dan Bumi Putera serta agama Islam tanpa sesekali menafikan hal dan kedudukan bangsa lain. Beliau juga turut mengingatkan kerajaan Yang Amat Berhormat Tan Bun untuk tidak lemah longlai dan mudah tunduk pada sebarang tuntutan atau desakan daripada mana-mana pihak yang mengancam kepentingan Melayu Islam. Yang kedua ialah kebebasan berpolitik dalam kalangan mahasiswa. Ustaz Nurul Amin Hamid turut membangkitkan dan menekankan isu tentang Akta Kolej dan Universiti 1971 yang telah dipindah dengan pemansuhan Seksyen 15-2-C yang menghalang mahasiswa berpolitik di dalam kampus. Beliau mendakwa bahawa isu tentang pelaksanaan pindaan ini tidak dapat dilihat secara menyeluruh di sebahagian besar IPTN. Ini kerana masih terdapat universiti yang tidak membenarkan mahasiswa berpolitik. Beliau turut berharap agar mahasiswa tidak dikenakan intimidasi jika berpolitik di dalam maupun di luar kampus. Ini kerana masih terdapat sebahagian besar mahasiswa yang masih dibelenggu dengan ketakutan dan fobia untuk melibatkan diri di pentas politik. Dengan mengulangi semula ucapan Yang Amat Berhormat Tan Bun untuk mahasiswa bebas memberi kritikan, pandangan dan teguran kepada kerajaan. Isu yang ketiga ialah isu harga lantai getah sekerap. Ustaz Nurul Amin Hamid membangkitkan tentang harapan dan tuntutan utama pekebun kecil dan para penora getah di Padang Terap, bahkan di seluruh negara, iaitu mengenai harta lantai getah. Beliau berkongsi tentang kesusahan hidup golongan ini di daerah beliau dengan menyatakan bahawa mereka terpaksa bergolok gadai seperti menggadai barangan kemas, rantai, gelang tangan dan paling menyedihkan lagi untuk mereka menebalkan muka berhutang barangan keperluan di kedai runcit untuk meneruskan hidup. Ini kerana didapati hasil jualan getah sekerap tidak mampu menanggung kos sara hidup, kos pengajian anak dan pelbagai kos-kos yang lain. Beliau juga berkongsi tentang golongan ini membuat pinjaman wang daripada ahli keluarga, termasuklah Yang Berhormat kawasan itu sendiri. Beliau menyatakan bahawa hasil penorehan getah secara purata tidak mencapai RM500 sebulan. Dengan ini, beliau mendesak agar harga lantai getah sekerap dinaikkan kepada RM3.50. Yang terakhir adalah Kedah Rubber City. Ustaz Nurul Amin Hamid menyebut tentang pembinaan Kedah Rubber City atau bandaraya getah di Padang Terap mampu menarik pelaburan RM10 bilion pada masa akan datang yang mana sekarang ini sedang berada di fasa pertama. Isu yang berlaku di kawasan tersebut adalah pembinaan infrastruktur jalan daripada Pokok Senang ke Kuala Nerang yang perlu dinaik taraf dan diperluaskan lagi dengan bernilai sebanyak RM600 juta. Beliau berharap agar kerajaan pusat dapat mempertimbangkan ianya agar pembinaan kilang getah terbesar dunia di Padang Terap dapat direalisasikan. Kita beralih kepada penilaian dan ranking. Yang pertama, beliau bersikap tegas dan tidak mahu ditindas. Melalui perbahasan yang diuraikan oleh Ustaz Nurul Amin Hamid di dalam Dewan Rakyat, jelas menunjukkan bahawa beliau seorang yang sangat tegas terhadap sesuatu pendirian dan bersikap tidak mahu ditindas. Ini dapat dibuktikan di mana beliau menekankan tentang kerajaan Yang Amat Berhormat Tan Bun untuk memperkasa
berasakan dan mengutamakan kedudukan tinggi orang Melayu dan bumi putera serta agama Islam dalam perihal kepimpinan, polisi dan pelaksanaan seperti mana yang termaktub jelas dalam Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, ini juga dapat dibuktikan dengan tindakan Ustaz Nurul Amin Hamid yang meminta agar kerajaan menaikkan harga lantai getah sekerap kepada RM3.50. Ini kerana beliau tidak mahu golongan di bawah kawasannya ini ditindas dan menjalani kehidupan yang susah kerana pendapatan hasil penorehan getah kurang daripada RM500 sebulan, iaitu sangat tidak mencukupi untuk menanggung kos sara hidup yang semakin meningkat kini. Seterusnya, beliau juga mengkritik tindakan yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Sungai Petani yang meremehkan usaha sada dan kerajaan negeri Kedah dalam menangani isu masalah air di Kedah. Yang kedua adalah beliau sangat mengutamakan kebajikan rakyat. Ini dapat dibuktikan melalui tindakan beliau yang meminta agar kerajaan menaikkan harga lantai getah sekerap kepada RM3.50. Ini kerana pendapatan yang diperoleh oleh pekebun kecil dan penoreh getah ini kurang daripada RM500 sebulan, yang mana ianya tidak melepasi kos sara hidup dan pelbagai kos-kos yang lain. Beliau turut bersimpati dengan nasib rakyatnya yang terpaksa bergolok gadai barangan kemas dan berhutang di kedai runcit demi meneruskan hidup. Ini juga dapat dibuktikan apabila Ustaz Nurul Amin Hamid mendakwa tentang pemansuhan larangan mahasiswa untuk berpolitik di dalam kampus maupun di luar kampus. Beliau sangat memberi perhatian kepada pembangunan mahasiswa yang berani dalam memberikan idea, pandangan dan menegur kerajaan melalui pentas politik. Seterusnya, beliau juga gigih bersama-sama sada dan ahli kerajaan negeri Kedah yang lain dalam menangani isu masalah air yang sudah sekian lama berlaku di Kedah yang menjejaskan kehidupan harian rakyatnya. Dan yang terakhir dalam penilaian dan ranking adalah beliau peka terhadap peluang keemasan. Ini dapat dibuktikan dengan pembinaan infrastruktur jalan raya daripada Pokok Sengat ke Kuala Nerang di Padang Terak. Ini kerana beliau percaya bahawa pembinaan perhubungan infrastruktur jalan raya pada projek Kedah Rubber City akan membawa kepada keuntungan yang besar, iaitu RM10 bilion kepada negara. Ini juga dapat ditunjukkan oleh beliau apabila beliau menegaskan peranan mahasiswa sebagai pemimpin negara di masa hadapan dengan memberi peringatan kepada mana-mana universiti agar tidak mengambil apa-apa tindakan atau intimidasi terhadap mahasiswa yang melibatkan diri dalam berpolitik, sama ada di dalam maupun di luar kampus. Seterusnya kita beralih kepada cadangan dan penambahbaikan. Beliau hendaklah membawa dokumen sebagai bukti. Dalam mengemukakan sesuatu isu, seseorang itu hendaklah menyediakan membawa dokumen sebagai bukti, lebih-lebih lagi isu yang melibatkan data yang diperlukan daripada rakyat jelata. Ustaz Nurul Amin Hamid hendaklah mengumpulkan kesemua data rakyat beliau yang berstatus pekebun kecil dan penoreh getah. Data ini hendaklah terdiri daripada data peribadi golongan. Ini termasuklah bilangan isi rumah dan bilangan pendapatan mereka. Melalui pengumpulan data, mudah untuk beliau menyediakan sebuah dokumen terkumpul dengan data yang ada untuk dibawa bersama bagi dibentangkan di dalam parlimen sebagai bahan bukti. Begitu juga dengan isu pemansuhan menghalang mahasiswa daripada berpolitik di dalam kampus. Beliau hendaklah menyeraikan IPT ataupun IPTS yang masih tidak membenarkan mahasiswanya untuk melibatkan diri dalam dunia berpolitik, sama ada di dalam kampus atau di luar kampus. Kesemua data-data yang dikumpulkan hendaklah dijadikan sebagai dokumen, sebagai bukti untuk diperlihatkan di dalam Dewan Rakyat semasa pembentangan usul di Parlimen. Seterusnya adalah beliau hendak melaksanakan suatu program berpolitik yang melibatkan mahasiswa, sejurus dengan tindakan Ustaz Nurul Amin Hamid dalam membangkitkan isu pemansuhan larangan mahasiswa untuk berpolitik. Beliau hendaklah mengambil inisiatif untuk mengadakan atau mewujudkan sebuah program berpolitik yang melibatkan mahasiswa di seluruh negeri yang terdapat di Malaysia. Langkah ini diambil agar aktiviti berpolitik dapat dilaksanakan dengan efektif dan terkawal supaya perkara yang tidak diingini tidak berlaku, seperti rusuhan parti, jenayah dan rasuah. Mahasiswa hendaklah dipantau dan dilatih dalam hal menyuarakan idea, pandangan dan teguran kepada kerajaan melalui saluran serta kaedah yang betul.
Program sebegini sewajarnya diadakan agar mahasiswa yang berkualiti tinggi dapat dilahirkan sejurus melangkah ke arah pembangunan ekonomi negara. Dan yang terakhir, dalam cadangan dan penambahbaikan, beliau hendaklah menggunakan bahan mentah yang berkualiti dalam usaha bersama untuk menangani isu masalah air yang telah berlaku sekian lama di Kedah. Penggunaan guru mahir yang ramai untuk memastikan pelaksanaan dan pembahagian kerja dapat dilaksanakan dengan cekap dan tidak berlaku sebarang pembaziran sama ada dari segi masa, bajet dan sebagainya. Pemilihan dan penggunaan barangan seperti paip bawah tanah hendaklah yang berkualiti tinggi walaupun ianya akan memakai kos yang sangat tinggi. Ini kerana untuk memastikan bahawa barangan yang dipilih dapat digunakan dalam jangka masa yang lama dan isu masalah air ini juga dapat diatasi. Penggunaan dan pemilihan mesin yang berteknologi tinggi juga perlu dititik beratkan. Hal ini juga boleh diaplikasikan dalam isu yang diketengahkan oleh beliau, iaitu pembinaan infrastruktur jalan raya daripada Pokok Senar ke Kuala Nerang melalui projek Kedah Rubber City di Padang Terap. Kesimpulan bagi penilaian kali ini, Ustaz Nurul Amin Hamid juga menunjukkan agar kita menjadi seorang yang berpendirian tegas dan tidak mahu ditindas dengan mudah hanya kerana kita tidak mahu bersuara atau tidak mampu bersuara. Hanya sahaja kita hendak menggunakan cara dan kaedah yang betul dalam melakukan sesuatu tindakan dengan bijak dan beradab. Perbahasan dan perbentangan beliau penuh dengan isu-isu semasa yang menunjukkan begitu tingginya komitmen beliau terhadap kesejahteraan rakyatnya di Padang Terap. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa cadangan untuk penambahbaikan kepada perbahasan dan pembentangan beliau, termasuklah membawa dokumen sebagai bukti, melaksanakan suatu program berpolitik yang melibatkan mahasiswa dan menggunakan bahan mentah yang berkualiti tinggi. Oleh itu, kesejahteraan hidup rakyat di Padang Terap dan di seluruh negeri termasuklah nama baik negara dapat berkembang dengan pesat selari dengan pembangunan ekonomi dan maju mampu menandingi negara maju yang lain. Sekian daripada saya, Nurul Aida binti Almasi, memegang kad matrik PB 22161072. Assalamualaikum dan terima kasih.